Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Miss dan rakan sekalian. Nama saya Muhammad Danish Hazwan bin Khalid. Nombor matrik DSM 20200106440. Seksyen DSM 4C. Hari ini saya akan membentangkan tugasan individu DSM 2133 iaitu Undang-Undang Pekerjaan dan tajuknya adalah siasatan dalaman. Pertama sekali saya akan membentangkan pengenalan. Pengenalan bagi siasatan dalaman adalah siasatan dalaman merupakan tindakan disiplin di atas kesalahan salah laku yang dilakukan oleh pekerja dalam organisasi syarikat tersebut. Selain itu, apabila seseorang dituduh atas sesuatu salah laku, dia berhak mendapat peluang untuk menjawab tuduhan tersebut. Seterusnya, peluang tersebut diberi untuk memberikan penjelasan kepada tertuduh untuk menjawab pertuduhan dan diberi sebelum hari hukuman dijalankan. Namun demikian, pekerja yang dituduh diberikan peluang untuk mendengar keterangan dan menyoal saksi-saksi satu persatu. Di samping itu, tertuduh diberikan semua dokumen atau keterangan untuk disemak dengan teliti serta diberi peluang untuk membuat pertanyaan kepada saksi-saksi yang menyerahkan dokumen atau keterangan tersebut. Akhir sekali, membantu sama ada pegawai kesatuan sekerja atau tidak dibenarkan mewakili atau membantu pekerja yang tertuduh. Selain itu adalah definisi. Definisi bagi siasatan dalaman adalah proses siasatan dalaman adalah satu proses yang dijalankan oleh majikan terhadap pekerja atau kaki tangannya yang didakwa melakukan salah laku yang melanggar tata cara kerja atau etika pekerjaan sesebuah syarikat sebelum sebarang tindakan diambil terhadap pekerja tersebut. Selain itu, siasatan dalaman merupakan proses yang dilancarkan apabila majikan perlu menentukan sama ada pekerja melakukan sesuatu atau beberapa tindakan secara laku. Di bawah Seksyen 14 Akta Pekerjaan Malaysia 1995, majikan mempunyai kewajipan undang-undang untuk melakukan siasatan sewajarnya bagi memastikan sama ada pekerja yang tertuduh bersalah melakukan salah laku sebelum mereka boleh memberhentikan atau menjatuhkan hukuman berat ke atas pekerja. Seterusnya adalah kepentingan siasatan dalaman. Siasatan dalaman dilakukan untuk tujuan memastikan pekerja yang dituduh menjalankan salah laku benar-benar bersalah atau sebaliknya. Selain itu, proses ini merupakan prinsip asas dalaman hubungan industri dan dikendalikan oleh suatu badan bebas terdiri daripada satu panel atau lembaga siasatan. Seterusnya, siasatan dalaman merupakan suatu keadaan wajib dan penting untuk diadakan kerana siasatan dalaman berperanan untuk memastikan pemecatan seseorang pekerja dibuat berasaskan alasan yang benar dan munasabah. Di samping itu, keperluan mengadakan siasatan dalaman dapat memberi kesan yang besar dalam Undang-Undang Perhubungan Industri dan adalah menjadi keperluan stated untuk berbuat demikian sebelum menjatuhkan hukuman bagi salah laku berdasarkan Subseksyen 20 Hubungan 3 atau Perhubungan Perusahaan 1967. Akhir sekali, kesan peruntukan ini dilakukan adalah majikan boleh memecat pekerja atas alasan salah laku dan majikan perlu mengadakan siasatan dalaman yang sempurna. Oleh itu, keadilan semula jadi terpelihara dengan mengadakan siasatan dalaman. Selain itu, siasatan dalaman adalah bukti yang boleh dipercayai bahawa majikan telah mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk memastikan bahawa pekerja diperlakukan dengan adil sekiranya dakwaan salah laku dilakukan. Sekiranya pekerja memfailkan kes terhadap majikan mereka kerana pemecatan yang salah atau tidak adil, hakim pasti akan memeriksa siasatan dalaman untuk membuktikan bahawa tindakan majikan itu adil dan sewajarnya. Seterusnya, meskipun pelancaran siasatan dalaman dijelaskan sebagai kewajipan berkanun di bawah Undang-Undang Pekerjaan 1955, undang-undang tersebut tidak menentukan bagaimana sesuatu perkara harus dijalankan dan apa yang dianggap sebagai siasatan wajar yang memenuhi keperluan di bawah undang-undang. Oleh itu, terdapat tafsiran yang luas mengenai
bagaimana siasatan dalaman dijalankan yang biasanya bergantung pada keadaan tertentu dan keseriusan salah laku pekerja. Akhir sekali, kekurangan sumber undang-undang ini boleh mengelirukan majikan dan kaki tangan sumber manusia, iaitu HR. Namun, ia tidak boleh menghalang mereka untuk melakukan siasatan dalaman yang tepat kerana hukuman akibat kegagalan melakukannya boleh menjadi berat jika pekerja memutuskan untuk memfailkan tuntutan pemecatan yang salah atau tidak adil. Seterusnya adalah tata cara dan proses siasatan dalaman. Memandangkan tidak terdapat sebarang peruntukan khusus tentang bagaimana sesuatu proses siasatan dalaman harus dijalankan, kebanyakan syarikat dan institusi mengadaptasi proses dan prosedur bicara mahkamah sebagai panduan. Secara lazimnya, tata cara yang sering digunakan adalah seperti berikut. Yang pertama, aduan tentang sesuatu salah laku. Yang kedua, penubuhan tribunal penyiasatan yang akan menyiasat aduan salah laku. Yang ketiga, sekiranya aduan tersebut mempunyai asas, pengeluaran surat tunjuk sebab akan dibuat di mana ia mengandungi bukti-bukti kaki tangan dakwaan yang jelas, rujukan klausa atau peraturan, tempoh masa menjawab dan sebagainya. Yang keempat, sekiranya jawapan surat tunjuk sebab tidak memuaskan, syarikat boleh bersedia untuk menjalankan sesi siasatan dalaman dengan melantik panel siasatan dalaman. Ciri-ciri panel siasatan dalaman ialah tidak terlibat dengan tribunal penyiasatan. Selain itu, boleh berlaku adil. Seterusnya, tidak mempunyai pengetahuan awal tentang pertuduhan tersebut dan boleh mendasarkan keputusan semata-mata bergantung kepada bukti yang diperolehi dari proses siasatan dalaman. Yang kelima, notis siasatan dalaman dengan tempoh masa yang sesuai. Yang keenam, lazimnya terdapat 5 komposisi utama dalam siasatan dalaman, iaitu panel. Selain itu, pegawai pendakwa iaitu prosecuting official. Seterusnya, kaki tangan yang dituduh. Di samping itu, saksi dan bukti dokumentah untuk kedua-dua belah pihak iaitu majikan dan kaki tangan. Akhir sekali, seterusnya atau jurakan nota pos ID iaitu sekolah. Yang ketujuh, pengeluaran syur berdasarkan bukti yang diperolehi melalui siasatan dalaman. Dan akhir sekali, keputusan tindakan dan pelaksanaan. Justru itu, proses mahkamah sebagai panduan. Kaki tangan yang disiasat tersebut perlu diberikan ruang seluas-luasnya untuk membela diri dan tidak boleh dianggap sebagai bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya, iaitu innocent until proven guilty. Seterusnya, majikan bukan sahaja perlu mengamalkan keadilan, malah perlu memperlihatkan bahawa keadilan itu diamalkan, iaitu not only must justice be done, it must also be seen to be done. Natijahnya, fungsi pegawai pendakwa siasatan dalaman. Asas utama kepada sesuatu siasatan dalaman yang adil adalah pihak majikan dan kaki tangan yang disiasat. Kedua-dua perlu diberikan hak untuk mengemukakan bukti dan hujah. Lebih-lebih lagi kepada kaki tangan tersebut. Selain itu, lazimnya apabila majikan membuat keputusan untuk mengadakan sesuatu siasatan dalaman adalah apabila jawapan kepada surat tunjuk sebab yang diberikan oleh kaki tangan tersebut dianggap tidak memuaskan. Seterusnya, untuk memberikan bukti dan hujah menyokong dakwaan ke atas perkara tersebut, maka kebiasaannya majikan akan melantik seorang pegawai pendakwa. Pegawai pendakwa akan berfungsi untuk menunjukkan bahawa kesalahan tata tertib itu berlaku dan akan membawa bukti dari segi saksi dan dokumen untuk membuktikan hujahnya. Natijahnya, perlu ada wakil daripada kedua-dua belah pihak iaitu seorang pendakwa dan kaki tangan itu sendiri untuk membela diri dan memanggil saksi atau menggunakan dokumen untuk menunjukkan dakwaan ke atas dirinya itu tidak benar. Di samping itu, dalam beberapa kes yang penting, mahkamah mengesyorkan agar peranan pegawai pendakwa dan pegawai penyiasat diasingkan bagi memastikan keadilan ditegakkan semasa proses pembuktian. Akhir sekali, sama ada bukti yang diberikan oleh pegawai pendakwa itu kuat atau sebaliknya, keputusan penilaian itu terletak pada panel.
Panel berhak menolak bukti-bukti yang diberikan oleh pegawai pendakwa sekiranya panel mendapati bukti yang diberikan tidak mencukupi, longgar atau tidak tepat. Akhir sekali kesimpulan. Kesimpulannya, siasatan dalaman adalah penting kepada para pekerja kerana para pekerja boleh membuktikan bahawa mereka tidak bersalah atas tuduhan yang diberikan kepadanya. Dengan adanya siasatan dalaman, tertuduh boleh mengemukakan segala bukti-bukti yang beliau tidak bersalah. Namun demikian, pihak majikan perlulah mempunyai sikap bertanggungjawab dalam mengendalikan para pekerjanya dengan baik. Hal ini demikian kerana majikan hendaklah bertanggungjawab ke atas pekerjanya agar para pekerja dapat mengurangi kesalahan dan siasatan dalaman dalam diri pekerja dapat dielakkan. Justru itu, para pekerja dapat membantu organisasi meningkatkan produktiviti organisasi dengan baik. Oleh itu, jika terdapat pekerja yang melakukan kesalahan, majikan perlulah menjalankan siasatan dalaman bagi membuktikan sama ada pekerja bersalah atau tidak bagi mengelakkan pertikaian industri berlaku. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.